Assalamualaikum guys, it's your boy Syarul. Welcome back to my channel. Terima kasih guys sebab dah klik video ni. So macam biasalah, macam bagi korang yang belum subscribe ke channel aku, jangan lupa tekan tombol merah tu dan tekan locengnya sekali supaya korang akan dapat notification bila aku upload video nanti. Dalam video kali ni aku akan ceritakan pengalaman rabak seram pemandu Uber. Korang masih ingat tak, masa tu Uber baru lagi diperkenalkan dekat Malaysia ni? Ramai yang join Uber buat part time masa tu. Lepas balik kerja siang, malam diorang buat Uber untuk menambah pendapatan. Biasalah kan, hidup dekat bandar ni kena pandai-pandai lah cari peluang. Nak harap gaji ni bukan tak cukup, cuma nak lebih dari cukup. Biasalah hidup sebagai manusia memang macam tu kan. Nak bayar sewa rumah, nak bayar kereta, makan, minum. Betul tak guys? Pengalaman pertama rabak seram pemandu Uber ni terjadi dekat MAN. Sementara tunggu konvo, dia kerja di salah sebuah company tempat dia praktikal dulu. Basic gaji dia baru 900 macam tu. Bila dia fikirkan balik, memang tak cukup nak hidup dekat bandar dengan gaji macam tu. Dia pun try buat Uber sebagai part time. Pagi dia kerja, malam tu dia dah boleh buat Uber. Dipendekkan cerita, MAN pun mendaftarlah sebagai pemandu Uber part time. Mula-mula dia pening juga tengok tutorial video Uber driver for newbie. Tapi bila tengok ulang-ulang, baru dia faham. Tak adalah susah mana pun, yang penting ada smartphone, ada internet, itu je. Keesokan paginya, MAN pergilah ke tempat kerja seperti biasa. Dan beberapa minit sebelum balik kerja, dia dah siap-siap online untuk cari beberapa penumpang dekat area situ sebelum balik ke rumah. Baru hari pertama dia jadi driver Uber, dah ada pelanggan. Semenjak dia join Uber ni, Alhamdulillah pendapatan bulanan dia pun sedikit bertambah. Lepas tolak kos minyak, adalah juga sikit-sikit yang dia dapat. MAN dah boleh lah seronok buat part time Uber ni. Bila dah ketagih buat benda yang mendatangkan duit, tak kira masa dah, mesti nak buat punya. Betul tak guys? Sehinggalah satu hari, waktu tu MAN sedang bercuti. Daripada dia buang masa duduk kat rumah tu, baik dia buat Uber. MAN pun online dan search kalau ada penumpang dekat area rumah dia. Dari pagi hingga petang, kereta dia tak henti-henti berjalan. Ada je penumpang. Macam-macam kerana penumpang dia jumpa. Ada yang pendiam, ada yang tak reti nak duduk diam, asyik nak sembang je. Sedar tak sedar, lepas hantar seorang penumpang ni, dia tengok jam dah pukul 7 malam. Rasanya sempat lagi ambil seorang lagi penumpang, kata MAN. Dia pun online tengok-tengok kalau ada penumpang dekat area situ. Kebetulan rezeki dia, ada seorang penumpang, dia tengah tunggu dekat bus stop tak jauh dari tempat MAN. Jadi dia pun gerak ke situ. First impression dia, Mahai, lawa berbenar awek ni. Masa tu memang tak ada orang pun dekat bus stop tu. Awek tu seorang je. Dia pun bagi signal menuju ke tempat tu. Awek tu pun masuklah ke dalam kereta. Awak nak pergi mana? Tanya MAN. Awek tu cakap, awak jalan je, nanti saya bagi tahu. Kalau tak bagi tahu nak pergi mana, saya tak boleh nak set harga untuk cas penumpang. Faham lah, Uber ni pun macam taksi juga. Cuma apps ni yang bagi direction dan cas untuk sesuatu perjalanan. Betul tak guys? Tapi awek tu tetap berkeras dengan jawapan dia. Dipendekkan cerita, MAN pun bawa lah awek tu berjalan. Dekat setengah jam juga dia orang tak bersembang. MAN pun dah rasa lain macam. Dia ni betul ke tak? Kata MAN. Sebab dah jauh dia orang berjalan. Lepas tu MAN tanya awek tu sekali lagi, awak nak ke mana sebenarnya? Kalau rasa tak tahu nak pergi mana, elok saya hantar awak balik je dekat bus stop tadi. MAN pun dah naik bengang dengan awek tu. Habis minyak dia, bawa awek tu pusing-pusing. Dia tengok jam dah dekat pukul 8 malam. Tiba-tiba MAN rasa macam terbau sesuatu. Wangi sangat. Tadi masa mula-mula tak adalah bau wangi macam ni. Tiba-tiba awek tu bersuara, awak ikut lorong ni, nanti ada satu buah bus stop, saya turun dekat situ. MAN pun bergeraklah seperti yang dia arahkan. Lorong tu agak gelap sedikit, memandangkan lampu jalan pun berjarak-jarak. Jadi dia tak nampak sangat kawasan dekat situ. Lain macam je dia tengok tempat tu. Akhirnya sampailah juga MAN dekat bus stop seperti yang diminta oleh awek ni. Dia perhatikan kawasan sekeliling. Lepas tu MAN cakap, betul awek ni tinggal dekat sini? Memang betul tempat ni kawasan perumahan, tapi under construction lagi, belum siap sepenuhnya. Awek tu kemudiannya bagi MAN RM50. Tak ada duit kecil ke adik? Kata MAN. Tak apa, yang lebih tu simpan, awek tu balas. Awek tu pun keluarlah dari kereta MAN dan bergerak menuju ke bus stop tu. Serius, perfume dia memang mengancam. Nyaris-nyaris MAN tergoda. Sebelum gerak tu, MAN tengoklah handphone dia. Ada sampai mesej dari Uber. Dia pun tengoklah, passenger cancel the request 1 hour ago. Hah? Tak jadi, yang aku bawa tadi tu bukan penumpang aku ke? MAN dah rasa lain macam. Dia tengok cermin belakang, awek tu tadi masih ada lagi dekat bus stop tu. Hati dia dah tak tenteram masa tu. Tanpa membuang masa, MAN pecut dari tempat tu. Entah kenapa MAN rasa pedal minyak dia dah tekan habis, tapi kereta dia tak gerak-gerak juga. Ya Allah, apa dah jadi ni? MAN cakap. MAN tengok lagi sekali cermin pandang belakang dia. Awek tadi tu dah lenyap dari situ. Sah, ini bukan manusia, benda lain ni. Perasaan MAN masa tu memang dah cuak habis. Dia cuba tukar gear tapi tak gerak-gerak juga. Dia cuba dan terus cuba lagi. Tiba-tiba awek tadi tu tercegap berdiri dekat sebelah kiri kereta dia, tersenyum melihat MAN, dan apa yang lebih menyeramkan, dia ketawa kecil sambil mematikan MAN dan terus mengilai.
Jelas sungguh suara dia. Ya Allahu, memang tak dapat dibayangkan pada masa tu. Sangat menyeramkan. Man tekan pedal minyak tu lagi sekali dan kereta dia berjaya digerakkan. Dia memecut dengan laju sambil memerhatikan cermin belakang. Tapi lembaga tu dah lenyap entah ke mana. Badan Man tergetar-getar. Dia memang tak peduli dah masa tu. Lubang ke batu ke semua dia redah. Lepas kejadian tu, Man demam teruk selama seminggu. Tiap-tiap malam dia mimpi benda yang sama dikejar oleh lembaga tu. Man macam tak percaya benda ni akan terjadi dekat dia. Duit yang awet tu bagi dekat dia bukan duit betul pun, daun kering. Bila Man fikirkan balik kejadian tu, memang menyeramkan. Dia sumpah tak nak lagi buat Uber waktu malam. Biasanya kalau cuti perayaan seperti Hari Raya Puasa dan Tahun Baru Cina, KL lah paling lengang sekali. Betul tak guys? Sebab banyak yang balik kampung kan. Bagi pemandu Uber, inilah peluang bagi diorang sebab kurang persaingan. Betul tak? Kisah yang jadi dekat Wan ni memang seram gila guys. Kalau aku kena pun aku tak tahulah nak jadi apa. Macam gini ceritanya. Disebabkan kurang persaingan, Wan bawa Uber sampai pagi kot. Waktu tu jam 2.45 pagi. Dia mendapat permintaan customer untuk menghantarnya ke Taman Lenseng. Disebabkan jaraknya hanya 12 minit dari lokasi Wan sekarang, so dia accept lah. Dalam hati dia cakap, okay ni last trip lah. Customer ni lelaki. Dia check app Uber dari mula perjalanan hingga ke akhir perjalanan. Dia periksa tak ada pula tulis nama seperti Pangsapuri atau Kondo. Jadi masa tu dia dapat alamat jalan yang mana dia sendiri pun tak tahu dekat mana. Tetapi disebabkan masa perjalanan dalam 25 minit, dia tak tolak rezeki tu sebab bila tengok balik customer ni bayar kredit. Jadi terus masuk ke akaun bank. Pada jam 3 suku pagi, hujan renyai-renyai. Kawasan Lenseng tu kawasan berbukit dan berkabus. Sebab petangnya panas dan malamnya hujan pula. Customer ni nama dia Atir. Pada mulanya Wan ingatkan dia foreigner sebab penampilan dia macam India moden, berpakaian tuxedo lengkap hitam, berkepala botak dan memakai tenting. Mungkin dia baru habis event kot, kata Wan. Wan ambil customer ni dekat perhentian bas yang dia tidak pasti tempatnya. Tetapi perhentian bas tu menghadap hutan dan lampu-lampu dekat situ terlindung dengan pokok-pokok. Customer tu duduk bersandar dekat belakang. Dia hanya diam dan pandang dekat luar je. Cermin pandang belakang Wan ni jenis DIY, so dia boleh nampak semua pemandangan di sebelah belakang. Tiba-tiba Wan mula rasa takut dengan bau customer ni, macam bau masa hujan turun waktu tengah hari. Wan ni mengharap sangat ada roadblock dekat depan tu, tapi tak ada. Sampai je dekat lokasi, Wan nampak pintu pagar seperti pintu pagar dekat kebun tu yang berkembar tu. Customer terkeluar dan tutup pintu dengan sopan. Dia memandang dan memberikan senyuman tidak ikhlas dekat Wan. Lepas tu customer tu berjalan perlahan pergi ke arah pagar tu. Dia buka pagar tu dan berantai kembali. Kawasan yang customer tu masuk memang gelap gulita, tapi tempat yang Wan turunkannya tadi sangat cerah dengan lampu jalan dan pokok-pokok yang tinggi. Disebabkan customer tu bayar kredit, Wan just swipe complete trip dan pergi ke arah Petronas. Minyak cukup-cukup je sampai ke arah Keramat. So before balik Keramat, tempat tu kena patah balik ke arah MRR tu dan tawaf satu bukit. Selepas tu kena keluar ke exit selepas TBS. Sebaik saja Wan lalu dekat MRR tu, dia terpandang kiri. Kawasan teres penuh kubur Cina kat atas bukit. Siapa yang lalu dekat situ mesti nampak kubur belah kiri jalan hala ke arah Ampang. Wan terus terdiam. Then dia decide nak berhenti dekat Shell sebelum tasik Ampang. Sebab Shell tu 24 jam orang berhenti. Dia park dekat depan tandas dan matikan enjin. Laki tu pergi kubur ke? Pakai tuxedo apa semua bagai, kata Wan. Terdetik kat hati dia nak buka apps Uber. Check history, korang tahu last trip dia masa hantar orang dekat Pantai Indah tadi. Jadi trip yang dia hantar dekat kubur tadi tak ada. Wan terus meremang. Dia ambil masa dalam 30 minit untuk bertenang dan pergi ke tandas. Lepas tu dia balik Keramat ikut jalan depan Great Eastern Mall. Kalau korang nak tahu, Great Eastern Mall ni dekat Jalan Ampang. Berdekatan Great Eastern Mall ada construction. Wan lalu berhampiran tepi sungai di bawah flyover Akleh. Dia nampak ada lelaki sama macam dia hantar tadi berdiri menghadap sungai. Wan bawa perlahan dan kemudian dia stop dekat simpang susu turun dari Akleh. Tiba-tiba lelaki tu toleh arah Wan dan senyum. Lepas tu lelaki tu terus jatuh ke dalam sungai melepasi pagar besi tu. Wan dah tak fikir apa dah. Dalam ketakutan tu dia tekan pedal minyak pecut terus sampai ke rumah. Sampai je area rumah, dia parking kat lorong sebelah. Wan cuba bertenang dan kemudian dia nampak lagi lelaki tu dekat tengah-tengah jalan berdiri tegak, senyum dengan baju tuxedo dia. Wan tengok je lelaki tu dan lelaki tu perlahan-lahan datang mendekati si Wan ni. Secara tiba-tiba tangan lelaki tu jatuh atas jalan. Terbeliak mata Wan seolah-olah tangan lelaki tu putus macam tu je. Pakaian dia dah mula lusuh macam mayat reput dalam air. Wan dah keras dah, tak boleh bergerak. Dalam jarak 30 meter macam tu, muka lelaki tu makin jelas. Mukanya kelihatan cengkung, reput dan pucat. Bola mata dia jatuh ke tanah. Lelaki tu start menyanyi dan dalam jarak macam tu pun Wan dengar dengan jelas. Tahu lagu apa? Tiptoe, tiptoe
tiptoe off the window. Lagu dalam cerita Insidious tu, tiba-tiba ada guard ketuk tingkap kereta Wan. Terperanjat dia. Bila Wan pandang balik, lelaki tu dah tak ada. Selalunya memang guard akan pergi ke kereta kalau orang tu ambil masa nak keluar, takut jadi kes pecah rumah ke apa kan. Jadi Wan ceritalah apa yang terjadi. Berterabuh habis dia cerita dekat pakcik guard tu. Guard tu tenangkan dia, suruh cerita balik perlahan-lahan. Selepas dia cerita, guard tu suruh naik motor dia pergi ke pondok dan dia ada baca sikit-sikit. Guard ni ada ilmu, so dia belajar untuk pertahankan diri dia. Guard ni beritahu dekat Wan dia exactly think rupa benda tu, dan Wan cakap sama seperti apa yang dia alami. Bila guard tu baca sikit, tiba-tiba kawasan hutan belakang pondok kedengaran bising dengan bunyi-bunyi pokok. Then ada benda jatuh dari pokok ke atas atap pondok. Mencicit Wan dengan guard tu lari jauh supaya diorang boleh tengok benda apa atas atap tu. Rupa-rupanya lelaki tadi tu. Last tadi dia dekat depan kereta Wan, so guard ni tanya lelaki tu. Wan tak berapa dengar sangat apa yang guard tu tanya dekat lelaki tu. Dia dah basah habis dah sebab hujan. Kemudian benda tu hilang bila guru bernentum. Guard tu panggil Wan, bertedur dan dia cerita. Rupa-rupanya memang dia orang India, dan alasan dia ikut si Wan ni sebab dalam kereta Wan dekat signal belah kiri ada benda yang diletakkan dalam beg kecil yang diberikan mak Wan. Dalam tu ada paku dan benda lain yang dia tak pasti. Guard tu kata memang betul mak si Wan ni bagi paku, bawang putih dan lada hitam. Benda-benda ni memang takut dengan benda tajam, tapi dia ikut si Wan ni sebab dia marah dan bengang. So dia ceritalah kenapa. Rupanya lelaki tu mati dalam perjalanan nak ke kubur ibu dia, dan dia singgah tepi jalan untuk belikan bunga untuk penghormatan terakhir. Tetapi dia telah mati ditikam, so dia tak sempat hadir untuk berikan penghormatan terakhir pada ibu dia. Dia ikut si Wan ni pun sebab dia tak pernah jumpa dengan benda Wan tunjukkan tadi. Dia tertarik, katanya bau-bauan dalam tu ada sikit macam bau mak dia. Dia rasa panas dan marah, tapi dia ikut sebab bau tu sama. Memang ada pun bunga melur dalam ni. Masa guard tu hantar Wan dekat depan rumah, dia baca-baca sikit dan dia pakai air hujan sebagai penawar. Wan tak tahu ilmu apa yang guard tu pakai, tapi badan dia terus hilang lengur dan rasa bersemangat sikit. Dia naik mandi dan terus tidur dalam bilik. Tidak ada apa yang berlaku selepas tu. Selama beberapa minggu pada hari Sabtu, selepas buat Uber, Wan lepak makan tengah hari dekat kedai mamak yang ada kajian dekat MRT. Bila dah duduk dan order, tiba-tiba ada India minta sedekah. Dia toleh je. Terkejut si Wan ni. Muka orang India tu sama macam hantu yang dia jumpa malam tu, cuma dia pendek je. Terpelanting si Wan ni bersandar kat pagar. Orang India tu tanya Wan, abang, kenapa? Saya minta bantuan saja. Wan tak cakap banyak. Dia bagi orang India balance duit yang dia bayar makanan tadi. Terus dia belah daripada situ. Kisah ketiga yang terjadi dekat Malik ni macam misteri seram pun ada. Tanpa membuang masa, jom dengar aku cerita. Malik dapat satu customer ni, perempuan. Perempuan tu call Malik, "Bang, maaf saya lambat sikit, boleh tunggu ke?" Waktu tu jam pukul 12:01 pagi. "Boleh cik, saya tunggu bawah pokok ketapang ni," Malik jawab. Sambil menunggu tu, dia dengar radio. Tiba-tiba tersentak Malik apabila cermin tingkap dia diketuk. Seorang perempuan berdiri sambil tersenyum. Perempuan tu masuk dan duduk di tempat duduk belakang. "Maaf lambat," perempuan tu cakap. Perjalanan pun diteruskan. Apps menunjukkan destinasi tinggal lagi 2 km je nak sampai. Malik toleh ke kanan, kawasan perkuburan Islam. Tiba-tiba kereta dia mati sendiri di tengah jalan. Biasalah cerita Melayu, mesti depan kubur kereta rosak. Betul tak guys? "Kenapa berhenti dekat sini? Rumah saya depan lagi," perempuan tu cakap. "Maaf cik, saya pun tak tahu kenapa. Minyak masih ada lagi ni. Saya baru isi siang tadi. Penuh," jawab Malik. "Yalah, cuma tinggal berdua je, lelaki perempuan di tengah kegelapan malam." Bonet depan dibuka. Gelap tak nampak apa. Tiba-tiba Malik terbau sesuatu yang sangat wangi. Macam overhead je bang. Nampak tu tangki atas berasap. Terhantuk kepala Malik. Terkejut beruk. Yelah, tiba-tiba je ada suara perempuan. Perempuan tu tergelak tengok gelagat si Malik ni. "Kenapa bang? Ni saya lah. Tak perasan ke saya turun tadi?" Rupanya perempuan tu. Malik mengurut dadanya atas bawah. Nasib baik tak sakit jantung. Perempuan tu tengok muka Malik dah pucat. Dia pun terus call seseorang untuk minta pertolongan. "Nama saya Suraya." "Tak apa bang, jangan risau, saya dah telefon adik saya. Kejap lagi dia sampai. Rumah saya pun dah tak jauh, sebelah kubur ni je. Abang janganlah cuak sangat, saya manusia lah," kata Suraya. Malik jawab, "Ya Suraya, terima kasih. Maafkan saya terkejut pasal tadi." Adik Suraya sampai dengan motor EFI. Dia terus memeriksa keadaan kereta Malik. "Sepeteng air kering ni bang, bagi sejuk dulu baru tambah air," kata adik Suraya. "Abang bawa slow-slow, sentiasa perhatikan meter. Kalau naik lagi abang berhenti. Lepas tu ulang macam saya buat tadi. Esok abang kena cepat hantar servis. Mungkin ada yang sumbat ni. Abang tengok ni, link location saya hantar dekat WhatsApp tu. Kedai tu bagus bang."
kat FB pun selalu ada orang share. Selepas mengucapkan terima kasih, Malik balik ke rumah. Nasib baik meter tak naik sepanjang perjalanan balik. Cuma bila sampai rumah dia terbau hangit sikit. Esoknya Malik pergi ke kedai yang adik Suraya share link tu. Selesai semuanya, Malik pun call nombor Suraya dengan niat nak berterima kasih kepada dia dan adik dia. Tapi nombor tak dapat dihubungi. Malik rasa hairan lah. Jadi dia ingat dia nak pergi terus ke kampung kilauan tu. Sampai di kampung tersebut, dia meninjau-ninjau sekeliling untuk ingat jalan. Sebab semalam jalan terlalu gelap, susah nak cam. Dia sampai depan kubur tempat kereta dia rosak semalam. Kebetulan ada satu orang tua sedang berjalan. Dia pun tahan lelaki tua tu. Assalamualaikum pakcik, boleh tumpang tanya, ada tak perempuan nama Suraya tinggal dekat kawasan ni? Tanya Malik. Encik ni siapa? Malik pun menerangkan dengan panjang lebar tentang dia, Suraya, adik Suraya dan kereta rosak. Lepas tu pakcik tu cakap, memang ada 2 orang adik-beradik yang encik masukkan tu tinggal di kampung ni. Tapi mereka berdua dah lama meninggal dua ni encik, akibat kemalangan dekat simpang masuk jalan kampung depan tu. Terlopong Malik mendengar kata-kata yang dikeluar dari mulut pakcik tu. Tapi Malik cuba bertenang dan segera meminta diri. Sebelum tu dia sempat bertanya, nama pakcik tu Mazuki. Dalam perjalanan keluar dari kampung, Malik terserempak dengan Suraya dan adiknya yang tengah naik EFI. Dia kenal motor tu. Suraya menahan Malik. Abang, buat apa kat sini? Kenapa pucat lesi je? Abang okey ke? Malik apa lagi terus bingung, takut, seram, semua ada. Perasaan bercampur bau. Malik pun bercerita dengan suara tersekat-sekat sebab menahan perasaan cuaknya. Adik Suraya pun terus cakap, apalah abang ni, mana ada kita orang dah mati. Dan satu lagi, pakcik Mazuki baru je dikebumikan pagi tadi bang. Dia meninggal dunia terjatuh dalam parit depan kubur tu. Tiba-tiba kepala Malik pening. Aduh pening. Weh, siapa game siapa sebenarnya ni weh? Aduh pening. Aku pun pening baik. Guys, sampai sini je video untuk hari ni. Bagi korang yang masih baru dalam channel aku ni and suka dengan konten-konten yang aku buat, harap korang boleh subscribe channel aku dan tekan loceng notification sekali. Dan terima kasih kepada korang yang telah menonton video aku dan tunggu video aku selanjutnya. Adiosa.